أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين dan bahawasanya situ tak segala sifat yang wajib tak dan bahawasanya ni ayat baru ni nah dan bahawasanya dan waw ibtida maknanya ayat baru bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala wajib bagi maksud dia wajib akal segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala mana akal kita menghukumkan bahawa sifat itu mesti ada bagi Allah tu maksud dia maksud dia akal kita hukum bahawa mesti ada sifat tu bagi Allah mustahil tak ada mesti ada. Itu maksud dia. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas wajib syarak. Wajib atas maksud dia wajib syarak. Mukallaf, tiap-tiap mukallaf maksud dia yang akil, yang baligh, orang yang taklif, mukallaf yang dipertanggungjawab. Tanggungjawab dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan jauh akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab. Contoh dia tanggungjawab dia hak sama-sama maklum minad-din bid-darurah sembahyang. Sembahyang malam ni 27 rejab. Malam 28. Hari ni 27 rejab. Makanya kebanyakannya ulama yang kuat mengatakan ada banyak pendapat Isra' Mi'raj yang kuatnya antaranya ialah 27 Rejab. Antara yang terkuatlah tu di antara pandangan di antara mu'arrikh ataupun orang yang tarikh yang menghukum sejarah-sejarah. Dia ada beberapa pandangan tu. Maka malam ni malam ni semayang Isra' Mi'raj ni ada kuliah suku. Barulah ustaz tu cerita tentang Isra' dan Mi'raj, macam mana boleh ambil semayang dikurangkan daripada 50 5 akhirnya jadi 5. Apa yang berjumpa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj tu ada. Syekh Daud Fatani buat satu kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj. Syekh Daud Fatani buat. Qala itu di antara taklif Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf semayang. Hak ni taklif Allah Subhanahu wa taala nama sini. Wajib atas tiap-tiap mukallaf yakni syarak menghukumkan wajib. Mana Allah Taala yang menghukumkan wajib. Mana wajib di sini wajib syarak. Ma yusabu ala fi'lihi barang yang diberi pahala atas melaksanakannya dan diberi dosa atas meninggalkannya. Itu wajib di sini. Wajib sini buat boleh pahala, tak buat dosa. Maknanya wajib buat ni. Kenapa wajib buat sini? Mengetahui akan dia akan mukallaf dengan tafsilnya. Mengetahui akan dia akan sifat. Akan sifat. Maksud dia wajib mukallaf ni kena tahu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala
dengan tafsirnya, dengan sebutir, dengan satu persatu, dengan butirnya. Orang tua kata. Orang tua lama dulu. Tok kita, tok kita. Tak. Butir. Mengaji kita sifat 20, ia butir sifat wujud, butir sifat qidam. Orang tua-tua kata. Maknanya secara tafsil lah tu. Secara tafsil. Detail. 20 sifat. Itu hak wajib tahu. Mudah je. 20 sifat je. Dari kecil lagi duduk ngapa? Wujud, qidam, baqa'. Tu yang wajib diketahui. Perbahasan pada wujud tu fardu kifayah. Perbahasan pada wujud. Kayak kita masuk perbahasan. Tu fardu kifayah. Orang awam tahu. Tu guru ustaz. Fardu ain tah dia pasal dia ngajar orang. Ada pun orang awam dia hanya fardu kifayah mengetahui akan perbahasan itu. Tetapi sekira-kira kalau dia tak tahu menyebabkan dia isbat akan sifat mustahil, jadi kena tahu. Kalau dia tak tahu perbahasan itu menyebabkan dia kadang-kadang jatuh kepada sifat mengisbat akan sifat mustahil. Contoh dia apa? Orang mari tanya soalan, boleh tak Tuhan buat barang batu yang sangat besar, siapa Tuhan tak gerak nak akal? Apa jadi pening? Air jadi pening. Boleh tak? Kalau kata tak boleh kan, ya Allah Ta'ala mesti boleh. Siapa Tuhan tak boleh nak akal? Tak kan lagi ni? Kadang-kadang dia pun jadi, boleh buat. Tuhan tak boleh nak akak. Mungkin boleh aku. Tak, you buat lolok dorong nak. Jadi pening gitu. Makanya jadi kena tahu juga perbahasan sikit. Tak panjang pun perbahasan dia sikit. Nanti siapa tepat je kita kabur. Qala 20 sifat jua. Pertamanya daripada 20 sifat 20 sifat ni termasuk ma'nawiyah. Kenapa pula ma'nawiyah? Ia dalam sifat 20 dia bagi pak. Satu nafsiyah, satu salbiyah, satu ma'ani, satu ma'nawiyah. Nafsiyah dia al-asya', suatu al-asya' ni mana segala perkara. Selain daripada al-asya' ni segala perkara. Segala perkara. Ada 4. Satu maujud, barang yang ada. Yang kedua ma'dum, barang yang tak ada. Yang ketiga tu dia panggil al-hal, iaitu barang yang wujud di antara maujud dengan ma'dum. Hal ada tetapi tak ada pada tak boleh nak tunjuk pada fizikal. Ada dalam kepala otak, dia panggil ada pada zihin, tidak pada kharij. Ini perbahasan ni. Perbahasan ni. Makanya hal ni contoh dia belok. Nak tunjuk diri belok tak boleh. Mungkin faham dah dengan penerangan ustaz hak mengajar tauhid di sini. Yang ni kita ulang. Nak tunjuk diri belok tak boleh. Bahasa kalau tunjuk diri belok dia tak kena pada diri belok. Kena kepada fizikal hak maujud tu. Contoh dia ning. Belok ni yang orang panggil. Mana belok tu pun tunjuk. Ning mikrofon. Dia kena kepada barang hak ada sungguh tu. Ada pun hak ada dari sudut dalam otak sahaja, sekira-kira faham sahaja. Panjang, pendek, belok, bulat. Tu benda-benda yang dia panggil hal. Maka di sinilah ulama' usuluddin bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsiyah, ada ma'ani, ada nafsiyah salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kayak kita masuk. Qala pertamanya daripada 20 sifat, yakni 20 sifat yang wajib. Wujud artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil ia adam artinya tiada. Situ je. Situ hak-hak kepada fardu ain orang awak tu. Tengok kata Syekh
tuang using kedah. Pertamanya wujud artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil ia Allah Adam. Artinya tiada. Habis tak? Iaitu isbat sifat wajib. Lepas tu istihalatu mustahil ke sifat mustahil Allah Subhanahu. Menafikan sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud artinya ada, lawangnya tiada. Situ sahaja asal fardu ain yang wajib orang awam tahu. Tapi kita kena ketegang sikit supaya faham. Pasal apa dalam 20 sifat? Wujud dulu, kemudian kedang, kemudian bakok. Begitu. Boleh ke? Pertamanya bakok. Boleh ke? Boleh. Boleh. Pasal sifat 20 ni susunan pada tertib. Pada susunan. Tertib zikri, tertib pada sebut, tertib pada tulis, pada apa ni? Susunan ini pada sebutan. Bukan pada nafsul amri. Bukan pada kejadian hak sebenar. Kan? Sebab kejadian sebenar bukan gini. Bukan Allah Ta'ala ni mula-mula wujud. Lepas tu kedang. Bukan gitu. Hak ni ulama buat supaya apa? Supaya kita faham. Sebab apa dalam sifat 20 wujud letak depan. Apa dah letak qiyamuhu binafsihi depan. Apa dah letak kaunuhu muridan depan. Kaunuhu mutakalliman nombor 1. Apa? Kerananya kerananya susunan yang dibuat oleh ulama. Kita nak bahas satu-satu benda, nak bahas satu-satu perkara, maka perkara itu mestilah ada, barulah sah untuk kita bahas. Betul tak? Perkara itu mesti ada, baru kita sah untuk bahas. Kita nak bahas contoh. Ini contoh je ni, contoh mudah nak suruh faham je ni. Kita kata kepada adik kita, aku esok anak aku nak pergi pakai baju biru. Untuk pergi sembahyang Jumaat esok. Esok hari Jumaat aku nak suruh pakai baju biru. Adik kita pun kata, bukan adik bini. Bini kita kata, saya nak pergi baju hijau. Barulah menasabah dengan dia. Saya nak pergi baju biru, baju hijau. Orang pun tanya, mu ada anak kita orang belah ni? Tak ada. Dah belah apa? Belah apa anak tak ada? Rasa belah ada baru boleh bahas. Baru boleh belah. Anak dah ada. Dah apa bahas. Esok nak pakai baju dia. Anak pakai baju dia. Nak suruh pakai apa? Boleh bahas. Kalau tak ada, tak sah bahas. Sama tidak sah untuk bahas pasal barang tak ada. Ni makanya gini, kita nak menentukan Tuhan lagu mana. Maka dalam nak menentukan Tuhan lagu mana, Tuhan mesti ada, baru kita boleh bahas. Baru kita boleh tentu baca mana Tuhan. Ni dia panggil hukum dari sudut hukum akal ni. Sebab itu pada ini boleh guna belaka hukum akal. Bukan pada orang Islam saja. Orang bukan Islam pun boleh guna kaedah ni. Dan ramailah orang bukan Islam masuk Islamnya apabila kita bahas dengan kaedah ini. Nampak? Dia panggil evergreen. Kaedah dia kalau bahasa moden gitu sesuai sepanjang zaman. Cumanya kaedah tu kena hurat cara-cara ikut masa. Kaedah ni sesuai yang dibuat oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kaedah ni sesuai dalam nama isbatkan ketuhanan, ilahiyat. Kaedah. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada Quran hadis. Kita bahas dah dulu. Ambil daripada Quran, ambil dah tak lari daripada Quran hadis. Tak lari. Baik, qala. Pertamanya wujud. Ni kata wujud sifat nafsiyah. Sifat apa? Halun sabitatun lizzat. Dia panggil amrun aitibar. Halun sabitatun lizzat. Suatu hal. Hal ini apa? Duduk di antara ada dengan tiada. Tadi kita sebut tadi halun sabitatun lizzat madamati zat la tu'allalu bi'illatin. Selagi mana ada zat tiada dikerana dengan suatu kerana.
Tiada dikerana dengan satu kerana tu apa? Iaitu nak berlawan, nak membezakan dengan sifat maknawiyah. Sebab sifat maknawiyah hal juga. Hal ni kenapa? Keadaan. Nak tunjuk tak boleh, tapi ada. Keadaan. Kita gantung baju. Keadaan baju itu tergantung. Mudah je keadaan. Apa? Kita pandai masak. Keadaan kita orang panggil tukang masak. Faham? Lebih kurang tu. Nak mudah faham. Maka wujud ni ialah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang mesti ada. Tuhan mesti ada. Mustahil tak ada. Kita baca lagi. Mustahil ia Tuhan Adam, artinya tiada. Maksud mustahil, tak boleh terima akal Tuhan tak ada. Tak boleh terima akal Tuhan itu tak ada. Maka ternapi akan pahaman siapa dia? Orang Kristian. Kristian dalam suatu fardu ain dia kata Tuhan mati 3 hari 3 malam. Kepercayaan dia fardu ain. Dalam kitab Bible dia. Tuhan mati 3 hari 3 malam sebelum dibangkit. Rasa macam cerita dah terulang. Iaitu dalam agama Kristian ni, setelah Nabi Isa dibunuh bagi dia. Hakikat sebenarnya Nabi Isa tak bunuh. Allah Ta'ala senamak naik atas langit. Sebab nak turun pula kaki. Kaki, pasal apa kita sebut kaki? Pasal dah lama dah. Jarak dia dah lama dah. Maka Allah Ta'ala angkat naik atas langit. Okey. Dalam Kristian dia tak kabur naik atas langit, kena bunuh. Kena bunuh. Padahal Allah Ta'ala tukar dengan wajah yang serupa dengan Nabi Isa. Nabi Isa sebenarnya orang lain. Makanya dia bunuh orang lain. Maka dalam Bible dia sebut lepas kena bunuh mati. Kena salib mati. Dalam Bible ni. Maka lepas matinya itu dibiarkan oleh orang 3 hari. 3 hari 3 malam. Sebelum masuk ke dalamnya Ruhul Kudus. Ni dalam Bible bukan dalam Quran ni. Sebelum masuk ke dalamnya Ruhul Kudus, kemudian bersatu ia dengan Ruhul Kudus dan bergabunglah ia dengan Maryam, menjadilah Tuhan itu Trinity, 3 tetapi 1. Ni kepahaman Kristian. Sebelum gabung tu mati lu 3 hari 3 malam. Tuhan mati 3 hari 3 malam. Tak ada Tuhan masa tu. Mana? Okey, masa Tuhan tak ada. Berasa lagu mana Tuhan tak ada. Dah usah 3 hari 3 malam. Sesaat je. Huru hara turbu habis alam ini. Acur debu. Acur debu. Dah usah lama-lama lah. Sesaat acur debu. Maka ternapi akan pahaman Kristian tersebut itu. Mustahil ia Tuhan tiada. Mustahil. Tak masuk akal. Maknanya kalau kata Tuhan tak ada, gila dia. Gila. Kalau kata Tuhan tak ada itu sebenarnya gila. Etis kata Tuhan tak ada tu lagu mana? Etis ni orang panggil mulhid dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil etis. Etis ni orang tak percaya bagi kata no God, tidak ada Tuhan. Tuhan ni tak ada. Semua benda terjadi dengan sendiri. Jadi dengan sendiri tu. Mana? Macam mana nak jadi dengan sendiri? Kita ambil seekor etis, gitu dalam tengah laut. Ya, Allah Ta'ala letak dalam tiap-tiap makhluk ni ada kepercayaan Tuhan tu ada. Mana? Maka ambillah seekor etis, pergi rendang dalam laut. Biar lemah. Lemah, masa dia tak lemah tu dia kata apa? Dia automatik akan percaya adanya Tuhan yang boleh menyelamatkan diri dia. Automatik dia akan bergantung dengan Tuhan. Walaupun masa dia duduk sehat gini, dia kata Tuhan tak ada. Faham? Pasal Allah Ta'ala letak, dia panggil fitrah, bahawa adanya Tuhan. Tetapi telah diseleweng oleh syaitan. Syaitan janjilah uwiyannahum ajma'in. Aku nak susah habis. Ajma'in situ semua sekali tak ada terlepas.
Pada janji setan. Janji boh besar. Boh besar. Azazil. Ya, boh besar janji tu. Semua sekali masuk dia tak nak terlepas walaupun seorang. Nampak tak? Tak nak terlepas walaupun seorang. Maka setan hak tukang buat sesat. Dia pandu, dia kata dalam diri orang, diri manusia ni, diri insan ni memang ada kepercayaan Tuhan, dia pun pandu. Nah, pandu Tuhan ni. Pasal manusia ni bila nampak sesuatu keajaiban, maka dia kata benda tu Tuhan. Nampak suatu keajaiban, Tuhan ni. Nampak keajaiban hebat, mana itu suatu kuasa yang besar, maka automatik syaitan bagi bisik Tuhan. Allah Ta'ala buat turun Rasul supaya betul. Rasul-Rasul ni tugas dia suruh betul. Suruh betul. Tuhan sebenar ni Allah lah Tuhan kita. Ada hebat lain makhluk saja walaupun apa hebat. Jin dengan manusia hebat, jin baik daripada manusia. Tetapi bukan Tuhan jin tu. Jin bukan Tuhan walaupun dia boleh kekuatan macam-macam. Jin laju kalau buat kerja. Mana gagah ni dalam buat kerja. Sekira-kira kata ulama sebab tu Nabi tidak dilantik dari kalangan jin. Kerana apa? Kerana kalau dilantik dari kalangan jin, maka manusia buat alasan. Tak apa ayat jin, boleh amal yang banyak. Kalau Allah Ta'ala lantik dari kalangan jin, maka manusia buat alasan. Tak apa ya jin. Tak, pasal dia gagah. Maka dia boleh yang banyak apa semua, tak ada masalah. Maka Allah Ta'ala lantik dari kalangan manusia sama macam kita, kederak sama macam kita. Tak ada alasan lah dia. Nampak tak? Okay. Habis. Makanya tiap-tiap makhluk, tiap-tiap akal yang sihat, dia wajib akan kata Tuhan itu ada, mustahil ia tiada. Qala bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat. Ni ta'rif, dah definisi. Makna wujud itu sifatun sabitatun, suatu sifat yang sabit bagi zat. Halun sabitatun, sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat, padahal tiada dikarenakan dia zat dengan satu sifat yang lain atau dengan satu kerana. Tiada dikarenakan dia dengan satu sifat yang lain, gagih dia nak membezakan di antara sifat maknawiyah. Sebab sifat maknawiyah kayak gini kita akan jumpa dikarenakan dengan satu kerana. Hak nafsiyah ni, hak wujud ni depan dia tiada dikarenakan. Beza dia tiada. Kayak lagi sampai dekat maknawiyah lagi kaunuhu, keadaan. Kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu. Kaunuhu lagi dia akan kata dikarenakan. Tak ada tiada. Maka garis tadi tiada dikarenakan dia dengan satu sifat yang lain tu. Hak tu dia nak membezakan sifat wujud dengan sifat maknawiyah. Sifat wujud dia panggil sifat nafsiyah, nak membezakan dengan sifat maknawiyah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Artinya bermula Allah Ta'ala ialah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Dalil daripada Quran sifat wujud. Tuan Hussein Kedah tak lalu tu dalil daripada Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya bermula Allah Ta'ala ialah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Mana tak ada sebut wujud bang? Kita kata mana sebut wujud tak ada tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Dah mana katanya Tuhan wujud. Kita kata dah kita hak tak berapa faham kata
Allah yang buat langit dan bumi. Allah tukang buat. Dah dia ada ke tak ada oi? Nah. Adalah. Dia tukang buat langit dan bumi. Mung tu sendiri dia tukang buat. Dah dia ada ke tak ada? Mung ada congok dah tukang tu. Tak ada. Mung tu kita lah manusia. Tukang tanya ni. Mung tu ada congok sini. Dah tukang buat mu dah kan tak ada pula. Lagilah wajib ada. Faham? Ni tukang buat surah dia dah ni ke surah jadi diri. Surah ada tukang buat dia. Dah surah ada tukang buat dia mestilah ada. Faham? Gitu. Walaupun dalam ayat ni tak ada sebut wujud. Tak ada sebut Allahul wujudul ladzi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dalam ayat tu sebut gitu. Tapi faham daripada ayat tu, dah dia tukang buat langit bumi, maka wajiblah Tuhan tu ada. Pasal apa wajib Tuhan tu ada? Langit bumi ni ada. Qala. Dan lagi firman-Nya, afillahi syakkun, artinya adakah syak pada wujud Allah? Adakah syak pada wujud Allah? Yakni tiada syak seseorang pada wujud Allah Ta'ala. Tu sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat bahawa Tuhan itu ada. Situ je. Tak? Mudah je sifat 20. Tak payah-payah pun. Tak? Orang kata payah sifat 20. Tak, mudah je. Tak faham? Tanya. Kita ulang balik. Tak? Ulang. Mudah je faham. Bahawa sifat yang pertama yang akan kita hukum wajib ada. Yang ni wajib mesti ada bagi Tuhan ialah wujud. Yang ni ada. Wujud Tuhan ni wujud hakiki. Wujud hakiki. Wujud hak sungguh. Ada pun wujud kita ni dah sampingan sahaja kita ni, sandorang sahaja kita. Makhluk semua sekali ni ada dia tu dengan sebab adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adanya makhluk ni bukan hanya dengan sebab adanya Allah Ta'ala. Dia bukan lazim gitu. Allah Ta'ala yang buat makhluk ni. Boleh Allah Ta'ala tak buat. Boleh. Tak. Dia tak buat. Tak buat tak. Dia nak diri dia sahaja ada. Boleh. Tak ada masalah. Allah Ta'ala pun buat kita. Dengar, adalah kita. Qala. Masuk yang kedua. Kedua daripada sifat 20. Qidam. Apa yang kedua kidam? Apa yang kedua kidam? Kidam. Kidam artinya sedia Allah Ta'ala. Sedia. Mustahil ia Allah. Hudus artinya baharu. Kidam ni dia panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni apa? Ibaratun an nafyil adamis sabiq. Iaitu suatu ibarat daripada menafikan adam yang sabik. Ibarat iaitu menafikan barang yang la yaliku bijalalihi. Dalam definisi tiada barang yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya kidam. Kidam ni ibarat nak menafikan adam yang terdahulu. Adam yang ni tak ada sebelum ada. Kidam ni menafikan tak ada sebelum ada. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit, bumi, manusia, binatang, segala macam benda kita ni, segala macam benda kita ni, semuanya dulu tak ada. Tak ada. Semua sekali ni tak ada. Tak ada. Setelah itu Allah Ta'ala pun adakan kita. Makna makhluk Allah semua sekali dulu tak ada, kemudian ada. Maka sifat yang kedua diletakkan oleh ulama usuluddin kerana apa? Nak membezakan makhluk dengan Tuhan. Wujud makhluk setelah tak ada.
Wujud kita ni setelah tak ada. Dulu tak ada. Ya, tak ada tu dia panggil Adam Sabiq. Maka selepas itu ada. Itu makhluk. Tak ada, ada. Kayak lagi tak ada pula. Bila? Mati. Mati tak ada lah. Makhluk ni Adam Sabiq satu, tak ada. Kemudian ada. Kemudian tak ada pula Adam Sabiq, Adam lahir. Adam lahir, Adam setelah ada. Setelah wujud. Nampak? Wujuduna bainal adamai. Wujud kita ni di antara dua tak ada. Tak ada yang dahulu, tak ada yang akan datang. Nampak? Ada pun Tuhan ini ialah kidam. Kidam tu apa? Tak ada. Kenapa ni? Tiada tak ada dulu tu. Tu je maksud dia. Tiada tak ada dulu tu maksud dia. Sedia Allah Ta'ala. Sedia masuk. Gitu dah. Tak ada permulaan wujudnya. Gitu. Permulaan wujud bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam ke makhluk tu? Tak ada. Sebab kalau ada permulaan wujud, cerak bukan Tuhan lalu dah. Bukan Tuhan. Kalau ada permulaan wujud, bukan Tuhan. Kita akan kata tu bukan Tuhan. Pasal apa? Siapa dia buat je? Siapa dia buat dia? Dia tubik gitu lalu lah. Maka awal lagi tak kidam. Tuhan itu kidam. Tidak ada permulaan wujud. Maka setiap makhluk ada permulaan wujud. Ternapilah segala orang yang mengaku Tuhan. Pasal apa? Segala orang yang mengaku Tuhan itu ada permulaan wujud dia. Siapa dia mengaku Tuhan? Fir'aun. Fir'aun kata pada Haman, aku dengar sama-sama Nabi Musa ni duk kata apa? Duk kata Tuhan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Buat tangga sikit, kau nak tengok tinggi mana Tuhan Musa? Nampak? Amal buat tangga. Buat tangga. Nama apa? Tangga dia tak, dia jadi acu. Acu tak ada, tinggal tapak je. Nampak? Tak ingat dah, kena tengok mula dalam sejarah piramid. Ada satu tu, piramid tu sebenarnya tangga yang dibuat oleh Fir'aun untuk tengok Tuhan. Makanya buat tangga tinggi, Fir'aun pun naik atas. Kum siapa atas kali? Mana Tuhan Musa tak ada? Dua atas kali tu tengok kita. Mana Tuhan Musa tak ada? Nampak? Ya ingat Tuhan Allah Ta'ala macam ke dia, toko macam ke dia. Duk congok gitu kan. Ayat kata mana Tuhan tak ada? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tubik daripada mulut Fir'aun, dialah Tuhan yang maha tinggi. Ternapi bila belajar sifat 20. Wajib Tuhan itu kidam. Fir'aun kidang tak? Tak kidang. Ada permulaan wujud tak? Ada permulaan wujud dia. Sebelum tu dia kena beranak. Tak? Sebelum dia jadi Fir'aun siapa? Dia kerajaan belum dia. Nabi Yusuf. Kan kisah Nabi Yusuf jadi pembantu kepada kerajaan Mesir pada waktu itu. Setelah tak ada kerajaan tu, barulah naik Fir'aun. Ada zaman Nabi Yusuf tu, Fir'aun tu mana? Tak ada lagi. Mana ada lagi Fir'aun masa kerajaan hak Nabi Yusuf tu. Ada permulaan dia, maka bukan Tuhan lah Fir'aun. Ayah Peng kata dia Tuhan. Ayah Peng lahir bila? Ayah Peng lahir tahun 50-an. Dah tahun 40-an masa orang putih mari dekat tanah Melayu ada Ayah Peng. Tak ada. Dah Tuhan lagu mana gitu. Tuhan lagu mana mari-mari ngaku Tuhan pula. Siapa dia ngaku Tuhan? Tuhan Harun. Tuhan Harun duduk kat Kelantan. Rumah dia kena letang dengan tali dengan kita lalu 2 tahun lepas. Rumah dia tu polis letak tali tik panjang. Rumah Tuhan. Maknanya ngaku Tuhan tu. Kena gak, kena siasat. Ngaku Tuhan. Tuhan Harun nama dia. Harun baru lahir tahun bila?
tahun lepas merdeka dah Tuhan lagu. Mana baru beranak zaman dulu pun dia tak habis. Maka ternapi akan segala orang yang mengaku Tuhan dan segala macam bentuk yang mengaku Tuhan seumpama Dajjal kat gi. Dajjal kata aku Tuhan. Dajjal dah ada beberapa kelebihan yang dibawa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Dajjal. Dipanggil mencari adab. Bukan benda pun mencari adab je. Mencari adab ni benda yang pelik-pelik sikit. Benda yang mencari adab bukan mencari akal. Mencari adab. Dah boleh jalan, dah merentah bumi, jalan laju keliling bumi. Kalau zaman kita tak pelik dah, naik jet boleh laju kau. Jadi tak pelik kalau zaman dulu jadi pelik Makanya benda-benda gitu je Dajjal mari lagi. Dajjal mari kata Nabi, dah cumanya uji iman. Tu bahaya sekali dah. Bahaya sekali je uji iman. Mudah-mudahan kita terselamat dengan ujian Dajjal lagi. Maka dia mengaji, dia mari tu ngaku Tuhan. Dajjal bila ada baru ingat lagi. Walaupun umur panjang, Dajjal umur dia panjang. Start kata satu kata start dia tu daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. Start dia kata satu qil, makna dia daripada zaman Nabi Musa lah umur dia tu sampai ke akhir zaman. Walaupun panjang umurnya, tetapi bahawa dia tetap tidak qidam, ada permulaan wujud baginya, maka bukan Tuhan. Maka orang-orang mukmin saja boleh nampak tulisan kafara, kafir. Orang tidak mukmin orang kafir tak nampak. Tak nampak. Kita hidup ni di zaman dia dah ni, bukan di zaman nak mari dah, dipanggil kata Nabi duhaima, bengong. Zaman bengong. Zaman ni. Minta doa banyak-banyak kepada Allah supaya terus selamat. Qala, bermula makna kidam, iaitu tiada awal dan tiada permulaan. Kita bahada dia. Tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Makna Tuhan, zat Tuhan itu tidak ada permulaan dan sifat dia pun tidak ada permulaan. Sifat yang menupang kepada zat. Bila zat itu kidam, automatik sifat itu kidam. Qala, artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada mendahulu akan dia akan zat dan sifat oleh tiada. Bukan macam ke makhluk yang mula-mula tak ada. Zat dan sifat Tuhan ini tidak didahului dengan tak ada. Dia sedia begitu dah. Dalil kepada kidam, firmanullah Ta'ala huwal awwalu, artinya ialah yang awal. Maksud apa artinya ialah awal? Huwal awwalu, tiada permulaan baginya. Awal, huwal awwalu, iaitu dialah yakni Tuhan yang tiada permulaan baginya, tidak ada permulaan. Qala, ketiga, boleh baca laju-laju tak apa, pasal sini ada dah mengaji tauhid tau. Ketiga, baqa ni maksud dia apa? Artinya kekal Allah Ta'ala. Baqa pula pasal apa ulama letak nombor 3. Ulama Usuluddin letak nombor 3. Abu Hasan Al-Asy'ari Muhammad Maturidi letak nombor 3 kerana nak menafikan adam lahik, iaitu tak ada selepas ada. Sebagaimana makhluk ni dia tak ada lepas dia ada. Dia akan mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Mati, kita akan mati lagi. Maknanya kita semua akan mati. Mati tu dipanggil adam lahik. Tak ada pula setelah ada. Duduk alam baru pula, iaitu alam barzah. Duduk alam barzah.
lagi luas daripada alam dunia bagi orang mukmin. Orang mukmin mati dia sakit sekejap aje. Nah, nak orang yang belajar ilmu lagi. Nah, orang yang belajar ilmu agama ni dari sudut hadisnya pun ada, Qurannya pun ada dalil, pengalaman ulama ada, pengalaman orang learning pun ada. Pengalaman orang learning tentang orang yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu. Banyak. Banyak sangat-sangat. Ada sahabat kita. Yang ni pengalaman. Sahabat kita ni ada seorang kawan dia tu, orang yang mengajar. Orang yang mengajar. Meninggal dunia dia. Bila meninggal dunia dia tu, dia bermimpi. Mimpi apa? Saing dia meninggal dunia tu mari dengar ni. Maka dalam mimpi dia tanya, kamu mati baru mari ngantar kita kau. Dia ni saing dia mati siang hari tadi. Lepas tu dia pun tandang zuhur tu kan. Malam tu dia mimpi. Masa dia mimpi yang ngajar kita ni. Saing dia hak mati mari kau tu. Lalu tanya, saing dia mana mu mari kau mati dah. Dia tanya. Saya tu kata mati kejap je. Mati ni sekejap je sakitnya. Lepas sakit tu kau anda aku nak pergi mana pun boleh belaka. Allah Ta'ala nak kau anda nak pergi mana. Saya hak mati tu kata, lepas mati tu mati sekejap je. Lepas mati tu Allah Ta'ala kata, kau anda mu nak pergi mana. Aku mai kat kamu. Aku mai kat kamu. Saya dia hak mati yang tadi pasal apa? Orang mukmin. Orang mukmin. Ada pun orang fasik, orang yang banyak dosa, orang yang munafik, orang yang kafir apatah lagi, maka tidak ada nikmat sebegitu. Tak ada nikmat gitu ada. Tak ada nikmat kau anda mu nak gimana tak ada. Dia kena seksa masa tubik sakaratul maut tu sakit dah, lepas tu sekak kena seksa. Kalau orang mukmin tak. Orang mukmin sekejap sahaja. Pasal apa sebut gini ni? Nak kabarnya setiap makhluk akan mati belaka. Kecuali 10. Dia ada benda kecuali 10. Tu kita akan bahas. Keduanya kidam, bakak. Ketiganya bakak. Ni sini pasal apa sebut mati tu. Ketiganya bakak kerana kekal Allah Ta'ala. Kekal maksud dia apa? Tak ada Adam lahir sebagaimana makhluk. Makhluk ni akan acur. Allah Ta'ala buat bumi baru. Matahari baru. Gitu. Maknanya segala benda lepas musnah ni semua baru belaka. Qala bermula maknanya iaitu maknanya apa? Makna baqa. Iaitu tiada akhir dan tiada berkesudahan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Maknanya baqa ni Tuhan itu tidak ada akhir dan tak ada berkesudahan. Ayah peng mampu kerah dah. Tuhan lagu mana mati. Fir'aun mampu kerah dah. Tuhan lagu mana. Tak, tidang pun tidak, bakok pun tidak. Tak. Tuhan lagu mana tu kidang pun tidak, bakok pun tidak. Dajjal lagi jangan kau tahu. Dajjal pun mampu kerah pula lagi kena bunuh di Nabi Isa ditolong oleh Imam Mahdi. Nampak? Mati juga Dajjal pun. Tuhan lagu mana? Maknanya makhluk ni semuanya begitu. Dia ada, tak ada permulaan, tak ada pula lepas pengakhiran. Permulaan dia itu masa belum ada tu tak ada dulu. Itu makhluk. Tuhan tidak begitu. Lawan kepada bakak turul adami, artinya kedatangan oleh Adam padanya, iaitu mustahil. Mustahil bahawa Tuhan ni akan tak ada, mustahil. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Kata Tuhan ni akan hancur, akan musnah. Akal kita akan, bukan akal kita saja, akal setiap makhluk tak boleh terima. Islam ke kafir ke, akal tak boleh terima bahawa Tuhan ni akan musnah.
Tuhan ni akan hancur. Tidak, akan tidak. Sesekali tidak boleh menerima bahawa Tuhan itu akan musnah, akan hancur, akan adanya Adam baginya. Dalilnya, ini dalil Quran. Tadi dalil akan, dalil Quran. Firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Kekal makna baqa lah. Zat Tuhanmu, wa yabqa wajhu itu maksud dia zat Tuhanmu, ya zul jalali, yang mempunyai jalal, keagungan dan kemuliaan. Itu dalil daripada Al-Quran tentang sifat baqa. Keempatnya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.